Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okey, baiklah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kuliah Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. Okey, sebelum ini kita telah membincangkan berkaitan dengan konsep asas Islam, iaitu berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak. Okey, dan Ustazah juga ada bagi satu latihan kepada kamu semua. Okey, penghantaran menerusi elemen Padlet ataupun aplikasi Padlet berkaitan dengan senaraikan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. So, Ustazah dah check dah hari tu dan Ustazah dah semua dah buat lah kan. Ustazah tengok cantik kamu dah boleh attachkan di Padlet tersebut. Kita boleh attachkan dengan gambar-gambar dan slide-slide berkenaan dengan tugasan yang telah Ustazah berikan kepada kamu semua. Okey, pada hari ini kita akan belajar, kita akan teruskan dengan topik cara ibadah solat. Okey, cara ibadah solat dan juga rukun solat, perkara yang membatalkan solat dan juga perkara sunnah dalam solat. Okay, kat sini tak boleh nak Ustaz tak boleh nak tulis pula dekat sini sebab ni maybe selain dalam bentuk PDF, so tak dapat nak tulis. Selalunya Ustazah boleh conteng-conteng kat sini. Macam tu. Okay, so kita akan lihat kepada rukun-rukun solat. Okey, perkara-perkara yang membatalkan solat dan perkara-perkara sunnah dalam solat. Mungkin ada elemen-elemen ataupun perkara-perkara ini yang kamu semua sudah ketahui kerana kita telah menunaikan ibadah solat. Okey, sejak kita dah akhir balik lah. Akhir balik wajib untuk menunaikan solat. Okay, kita perlu menunaikan solat kerana ia merupakan kewajipan kepada setiap orang Islam, Muslim, wajib menunaikan solat. Okay, Allah tidak memerlukan kita, tapi kita memerlukan Allah. Okay, so kita kena sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni adalah hamba kita bukanlah hamba kepada pencipta kita, pencipta alam semesta. Okey, yang menjadikan malam dan siang, yang menjadikan gunung ganang, yang menjadikan sungai-sungai yang mengalir, air laut yang berombak dan sebagainya. Okey, air laut yang tidak pernah surut, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang hamba yang mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita wajib, Ustazah ulang lagi, wajib untuk menunaikan ibadah solat, terutamanya bila kita telah akil balik. Okey? So, cara ibadah solat, kita melihat kepada syarat wajib solat. Apa dia syarat wajib solat? Yang pertama adalah Islam. Dia mestilah seorang yang berfahaman ataupun menganut agama Islam. Baligh ini adalah boleh membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Okey, bila dikatakan baligh, kalau wanita baligh, dia keluar darah haid lah. Okey, maka dia telah baligh. Okey. Seterusnya berakal maksudnya dia tidak gila, dia tidak seorang yang kurang sioman dan sebagainya. Okey, dia berakal, dia waras, maka dia wajib untuk bersolat. Kalau kita lihat orang gila, okey, berada di jalanan, cakap seorang-seorang, maka dia tidak wajib untuk bersolat. Seterusnya, suci haid dan nifas. Okey, haid ni bagi wanita lah dan nifas ni bagi golongan wanita yang baru melahirkan anak, maka dia keluar darah nifas. Maka dia bagi mereka yang suci haid dan nifas, maksudnya tidak keluar darah haid ataupun nifas, maka dia wajib untuk bersolat. Sejahtera panca inderanya. Okey, panca indera itu apa? Panca indera itu adalah mata kamu, mulut kamu, telinga kamu, tangan kamu, itu adalah panca indera kamu. Okey, sampai seru dan tidak tidur. Ini semua adalah syarat wajib solat. Okey.
Seterusnya, syarat sah solat. Kita lihat bahawa syarat sah solat. Syarat sah solat, yakin dah masuk waktu ni. Okey? Kalau solat kita ada 5 waktu kan? Yang pertama adalah subuh. Seterusnya waktu zuhur. Seterusnya waktu asar, waktu maghrib dan waktu isyak. Kita yakin kita dah telah masuk waktu. Okey? Zaman sekarang kan banyak boleh kita guna apps, berbagai-bagai apps yang ada di kita punya smartphone. So kita gunakan smartphone tersebut ke arah benda-benda kebaikan. Okay. So kita dah tahu dah, okay, waktu zuhur tu bila, waktu subuh tu bila, menggunakan apps yang kita ada dalam smartphone. Okay. Jangan menunaikan solat, okay, tak masuk waktu dah menunaikan solat, itu tak boleh. Okey, itu tak sah. Seterusnya, suci daripada najis. Okey, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya bila kita buang air dan sebagainya, pastikan pakaian kita tidak terkena najis. Seterusnya, menutup aurat. Okey, aurat lelaki bagaimana, aurat perempuan bagaimana, kamu kena tahulah. Okey, tak boleh lelaki pakai baju yang singkat-singkat. Takut bila kamu nak rukuk nanti ataupun nak sujud, nampak aurat kamu. Okay? Jangan pakai baju adik-adik kamu. Kan? Pakai baju yang menutup aurat. Okay? Pastikan kain juga yang digunakan bila kita sujud, okay, tidak menampakkan aurat kita. Seterusnya, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey. Ini macam tadilah yang Ustazah cakap tadi. Menghadap kiblat. Yakin bahawa kita tahu bahawa kita solat ini perlulah menghadap kiblat. Kiblat kita di mana? Menghadap kiblat kita di Kaabah. Bagaimana kita nak tahu kita menghadap kiblat? Kalau contohnya kalau kita sesat dalam hutan, bagaimana kita nak tahu kita menghadap kiblat? So kita kena tahu bahawa kita tengok keadaan matahari terbenam. Okey, maka di situlah kita punya arah kiblat. Seterusnya, mengetahui cara sembahyang dan dapat membezakan yang wajib dan yang sunat. Okey, so kena tahu bahawa mana yang wajib dan mana yang sunat. Wajib tu apa wajib? Kalau hukum ni wajib adalah wajib, perlu dibuat, perlu dilakukan. Kalau tinggal dapat dosa. Apa itu sunat? Sunat itu tak wajib untuk dilakukan, tapi kalau buat dapat pahala. Seterusnya, pembahagian rukun solat. Okay, kita tahu bahawa dalam rukun solat dia terbahagi kepada 3 kategori, iaitu rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Okay, apa dia rukun qauli? Adalah dari sudut pembacaan lah. Okay, bila kita baca, contohnya kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salah satu daripada 13 rukun dalam solat. Okay, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, itu adalah antara rukun qauli. Kita baca rukuk, bacaan rukuk bagaimana? Kita baca bacaan sujud bagaimana? Okey. Kalau rukun fi'li adalah perbuatan rukuk, perbuatan sujud, perbuatan iktidal, perbuatan apa lagi? Takbiratul ihram. Itu semua adalah dalam kategori rukun fi'li. Kalau rukun qalbi, apa tu rukun qalbi? Dari hati kamulah. Rukun qalbi ni contohnya adalah niat solat. Kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam hati kita berniat sahaja aku menunaikan solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, itu adalah contoh rukun qalbi. Okay, kita tengok bahawa pembahagian rukun solat. Okay, rukun qauli. Okay, tadilah yang telah Ustazah terangkan tadi. Lafaz takbiratul ihram. Bagaimana lafaz takbiratul ihram? Allahu Akbar, itu adalah lafaz takbiratul ihram. Bagaimana bacaan Al-Fatihah? Okay, so semua kena tahu. Bagaimana selawat dalam tahiyatul akhir?
ataupun tasyahud akhir. Okey, bacaan tahiyat akhir bagaimana? Okey, lafaz salam yang pertama. Okey, itu semua adalah dalam kategori rukun kauli. Kauli ni dalam bahasa Arab adalah bermaksud kauli, percakapan ataupun kita membacakan ayat tersebut, kan? Kalau fi'li adalah perbuatan berdiri betul, perbuatan rukuk, perbuatan i'tidal, perbuatan sujud, perbuatan duduk di antara dua sujud dan perbuatan duduk tahiyat akhir. Okay, ini semua adalah antara rukun-rukun fi'li. Ingat tahu bezakan antara rukun kauli dengan rukun fi'li. Seterusnya kita bagi kepada perkara-perkara yang membatalkan solat. Apa dia perkara-perkara yang membatalkan solat, kelas? Okey. Kalau rukun qalbi adalah niat dan tertib. Tertib tahu maksudnya? Tertib tersebut mengikut susunan, mengikut urutan. Tak bolehlah kalau kamu dah takbiratul ihram, terus kamu nak sujud. Okey, itu ikut susunan ataupun tidak, tertib ataupun tidak. Maksudnya tidak tertib. Maksudnya bila kita dah takbir atau ihram, kita kena membaca Al-Fatihah ataupun membaca doa iftitah. Okey, dahulu. Tak boleh daripada takbiratul ihram terus nak rukuk. Al-Fatihah ni ke mana? Doa iftitah ni ke mana? Bacaan surah-surah lazim ni ke mana? Maksudnya tidak mengikut urutan. Maksudnya kat situ boleh batal solat. Okey? Selanjutnya kita lihat kepada implikasi kepada individu. Kalau kita mengamalkan cara hidup Islam, kelas, apakah implikasi kepada individu? Okey? Pembangunan individu itu datang dari pembangunan komuniti masyarakat, datang daripada pembangunan individu. Kalau individu itu baik, komuniti keluarga yang baik, yang mengamalkan cara hidup Islam, okay, maka komuniti masyarakat juga akan baik. Tapi kalau keluarga tidak mengamalkan cara hidup Islam, anak-anak tidak mengamalkan cara hidup Islam, tidak solat, tidak membaca Al-Quran, namanya Islam tapi tidak mengamalkan cara hidup Islam, maka dari segi komuniti masyarakat juga akan ada masalah. Okay? So, implikasi cara hidup Islam kepada individu adalah insan yang beriman dan berakidah. Insan yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagaimana kita nak membentuk akhlak yang baik? Kita kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akidah yang cermelang. Okey, yakinlah bila kita ada akidah yang cermelang, maka dia akan menonjolkan kepada akhlak yang baik. Tapi kalau kita tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada, maka dia tidak menonjolkan kepada akhlak yang baik. Selanjutnya insan yang beribadat. Okay, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat solat yang wajib, fardu, buat solat sunat, berzikir, berselawat ke atas Nabi dan sebagainya. Insan berakhlak mulia. Okay, menghormati ibu bapa, menghormati guru-guru, menghormati orang yang lebih tua, menghormati anak-anak kecil dan sebagainya, menyayangi antara satu sama lain. Okay, insan bersyariat dan bermanhaj, insan berdakwah dan berjihad. Okay, implikasi cara hidup Islam kepada keluarga, terbentuk keluarga yang bahagia. Okay, so ini adalah sangat penting untuk membentuk satu keluarga yang bahagia, perlu mempraktikkan cara hidup Islam dari sudut amalannya. Okay, dari sudut practicality-nya. Perlu ada dari sudut keberkesanan dapat membentuk keluarga yang bahagia. Menunaikan hak-hak dan tanggungjawab dengan baik kepada keluarga. Okay, kalau mak suruh pergi kedai, okay, beli barang, bantu orang yang orang susah. Okay, walaupun kita ni tak ada duit yang banyak, tapi kita boleh membantu dari sudut kudrat kita. Okay, perhubungan kekeluargaan semakin berkembang. Okay, membentuk akhlak-akhlak yang mahmudah. Mahmudah ni maksudnya apa? Akhlak-akhlak mahmudah adalah akhlak-akhlak yang baik. Okay. Sebenarnya implikasi cara hidup Islam kepada masyarakat.
Okey, masyarakat ni bila dia dalam mempraktikkan Islam dari sudut individu tu sendiri, maka dari sudut perkembangan masyarakatnya akan bersatu padu atas dasar akidah. Masyarakat yang maju, yang bertoleransi, akhlak yang bagus, akhlak yang baik, akhlak yang cemerlang. Kerana dari sudut pemantapan akidahnya, di situ adalah akidah yang mantap, akidah yang cemerlang. Maka dia dapat diimplementasikan, dapat ditonjolkan kesan kepada masyarakat Islam yang wujud ataupun yang hidup pada negara tersebut. Okey. So, implikasi cara hidup Islam kepada negara bagaimana? Okey, menyediakan persekitaran pendidikan yang positif, okey, membantu masyarakat yang susah, okey, yang kurang berkemampuan, perkembangan media massa dan ICT selari dengan nilai-nilai etika dan moral, ekonomi berlandaskan syariat Islam dan menolak riba. Kenapa Islam menolak riba, kelas? Islam menolak riba. Kenapa? Kenapa kita menolak riba? Riba ni adalah bunga. Okey? Adalah bila kita pinjam, kita kena bayar dalam jumlah yang banyak, tidak selari dengan apa yang kita pinjam. Itu adalah riba. Kita menolak riba kerana riba ini boleh menindas golongan yang lemah dan memporak-perandakan institusi masyarakat dan negara. Sebab itu dalam segi ekonomi Islam ekonomi sangat-sangat menentang kepada unsur riba seperti yang telah tercatat dalam Al-Quran juga. Al-haramul bai'a wa harrama Al-halalul bai'a wa harrama riba. Okey. Diharamkan riba dalam perniagaan. Itu saja untuk kelas pada hari ini. Okay, satu lagi Ustazah nak tunjuk kita pergi kepada tadi Ustazah dah terangkan berkenaan dengan solat. Okey. Cara ibadah solat, syarat wajib solat. Kita lihat kepada perkataan solat tu sendiri. Okey. Solat tersebut. Okey, solat bermaksud doa. Bila kita bersolat, kita seperti seolah-olah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan hidup kita ke arah yang kebaikan, supaya kita punya hajat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan syarat-syarat tertentu. Diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Okay. Sebelum melakukan ibadah solat, seorang itu mestilah terlebih dahulu menyucikan diri daripada hadas dan najis. Okay. Sebab itu sebelum kita bersolat, kita kena pastikan bahawa kita punya pakaian, badan kita, tubuh badan suci daripada najis. Okay. Contohnya kita menggunakan pakaian kita untuk bersolat. Kita kena pastikan bahawa kita tak terkena najis lah. Okey, pakaian kita dalam keadaan yang bersih dan sebagainya. Sekiranya ibadah solat itu dilakukan dalam keadaan dirinya kotor, maka amalan tersebut tidak sah. Solat merupakan tanda pertalian terus seorang hamba dengan Allah. Islam memfardukan ke atas umatnya melaksanakan solat wajib sebanyak 5 waktu sehari semalam. Okey. So ini adalah kepentingan solat lah. Ini e-book ni Ustazah ada bagi kepada kamu untuk kamu tengok lah. Okay, kamu boleh dapatkan e-book ni, e-book rujukan ni di bahagian classwork dalam Google Classroom. Okay, kamu boleh tengok solat-solat, kepentingan solat. Solat adalah kekuatan agama. Solat merupakan amalan pertama dihisab pada hari kiamat. Okay, timbangan amal kamu. Okay, bagaimana cara solat kamu? Okay, dah balik tapi tak bersolat. Okay, itu merupakan antara satu perkara yang kita takutlah. Okay, untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okay, seterusnya solat mendisiplinkan umat. Solat membina jati diri manusia. Solat menggalakkan rasa cintakan ilmu. Solat mendidik umat menepati masa. Solat menghapuskan dosa. Solat meninggikan kedudukan dan menghapuskan kesalahan. Solat adalah penawar kepada stres. Bila kita stres kan, 5 waktu sehari semalam ni, kan kita solat awal waktu, tepat. InsyaAllah, okay, dia adalah penawar kepada stres kita, tekanan dalam kehidupan kita. Okay, kita rasa refresh balik untuk melakukan apa yang kita perlu lakukan sehari-harian kalau kita solat di awal waktu.
Okey, seterusnya kita lihat kepada ni tadi Ustazah dah cover syarat wajib solat, syarat sah solat. Okey, ya, kita tengok kepada rukun-rukun solat. Ada 13 rukun solat ni, pastikan bahawa kita tidak tertukar-tukarlah antara satu sama lain dan pastikan tertib ikut susunannya. Okey kelas, niat dalam hati, takbiratul ihram, berdiri tegak, mengangkat tangan. Okey, kedua-dua belah tangan. Okey, takbiratul ihram, berdiri bagi yang berkuasa. Okey, membaca Al-Fatihah, iktidal, rukuk serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Salam yang pertama tertib. Okey, apa itu tamakninah kelas? Tamakninah adalah berhenti sejenak untuk menenangkan hati dalam rangka melakukan pergerakan solat yang seterusnya. Maksudnya kat sini, solat kita tu tak adalah cepat. Cepat je. Okey, satu saat dia siap. Maksudnya perlu ada tamakninah. Tamakninah itu berhenti seketika. Okey, untuk sebelum melakukan pergerakan yang seterusnya. Right. So kat sini kamu boleh tengoklah bagaimana tata cara rukun-rukun solat. Okey, kamu boleh tengok e-book ni dalam classwork kelas Nanti kamu download kan, ataupun kamu just klik saja link yang Ustazah bagi tu. Kamu tengok macam mana cara ataupun syarat-syarat rukun-rukun solat untuk dilakukan dengan betul. Okey, nanti kita akan cover ni kita akan cover kat sini, kita akan cover. Jangan risau pada kelas yang seterusnya. Okey, untuk itu saja untuk hari ini dan jangan lupa buat latihan yang akan Ustazah berikan ataupun yang Ustazah berikan link, nanti kamu kena buat berdasarkan kepada topik solat. Okey, yang Ustazah ajar pada hari ini. Okey, so kita sudahi kelas kita, tangguhkan kelas dengan tasbih kafarah surah wal as. Okay, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.